Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, pada hari ini saya berkongsi kepada Anda satu berita baik. Ini adalah produk Transfer Factor. Apa kelebihan produk ini? Produk ini mengajar, mendidik imun badan kita. Bila kita ambil produk ini, makan, produk ini mengajar imun badan kita menjadi bijaksana dan menjadi kuat. Kenapa imun badan kita perlu bijaksana dan perlu jadi kuat? Supaya imun badan kita mengenali mana sel jahat, mana sel buruk, mengenali mana sel baik, mana sel jahat. Bila imun badan kita bijaksana, bila imun badan kita kuat, banyak penyakit yang boleh dicegah. Antaranya gout, kencing manis, 3 serangkai lah. Penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan perut, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda berminat dan ingin tahu lebih lanjut berkaitan dengan produk ini, Anda boleh PM di nomor yang tertera. Saudara-saudara, ada satu berita duka cita diterima seluruh Malaysia. Bagi saya ini bukan saja pemergian mengejutkan Anwar Ibrahim, tapi pasti mengejutkan seluruh kepimpinan politik Malaysia. Tidak kira daripada blok kerajaan maupun blok pembangkang. Anwar rakam takziah kepada Hamzah Zainuddin. Itulah kita dapat lihat betapa harmoninya politik di Malaysia kita. Bila tiba waktunya ada perkara tidak diingini berlaku, sudah pasti Anwar sebagai PM yang merakam takziah kepada Hamzah, yaitu ketua pembangkang, perkara itu tidak memberi kesan. Walaupun Anwar PM, walaupun Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang, perkara itu tidak memberi kesan apa-apa. Anwar mengucap takziah ikhlas daripada hati beliau sebagai seorang individu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin susulan pemergian ibu mentuanya Allahyarhamah Datin Salmiah Nyakmat 84 yang maut dalam kebakaran di Jalan Raja Abdullah, Kampung Sungai Rapat, Tambahan, Ipoh malam tadi. Artikel pada 20 Jun. Saya mendoakan saudara Hamzah terus kuat menghadapi ujian dahsyat ini dan mendoakan yang terbaik buat beliau sekeluarga. Semoga roh Allahyarhamah diampunkan segala dosanya serta diberikan tempat yang istimewa olehnya. Insya Allah, kata Anwar dalam kenyataan yang dimuat naik di Facebook rasminya. Bagi saya ini satu pemergian yang mengejutkan ramai. Kita berdoa, kita berharap supaya seluruh keluarga besar ibu mentua kepada Hamzah dan Hamzah sendiri dikuatkan. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara keputusan terkini berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah yang menjadi pertanyaan ramai orang adalah siapa yang bersalah, dan kalaulah adun yang melibatkan daripada kerajaan negeri, daripada JRS ini bersalah, adakah ini akan menurunkan kredibiliti JRS untuk mendepani PRN 17? Dan kalau ada adun yang akan didakwa, adakah mereka akan sekali dipecat dan berisiko untuk ditangkap masuk penjara? Saudara-saudara, sebelum kita terus kepada isu kita yang paling panas, di sini saya kongsikan kepada Anda produk Transfer Factor daripada For Life Research Malaysia. Produk ini adalah produk saintis, molekul imun. Produk ini berfungsi sebagai transfer factor yang mengajar sistem imun badan kita menjadi bijak, mendidik sistem imun badan kita menjadi bijak supaya dapat melawan pelbagai jenis penyakit. Jadi bila imun badan kita bijak, bila imun badan kita kuat melalui pengambilan produk ini,
Banyak penyakit yang boleh dicegah, contohnya kencing manis, contohnya penyakit gout, penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan perut, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda mempunyai pertanyaan berkaitan dengan produk ini, Anda boleh PM di nomor yang tertera. Tuan-tuan dan puan, 3 individu termasuk 2 adun Sabah akan didakwa 30 Jun ini kata Azam Baki. Ini bukan cerita kedai kopi lagi. Ini adalah keputusan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. 2 ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dan seorang ahli perniagaan akan didakwa pada 30 Jun berhubung skandal rasuah berkaitan lesen perlombongan mineral. Perkara itu disahkan Azam Baki. Seperti yang telah saya nyatakan, kita telah mendapat ketetapan tarikh mahkamah pada 30 Jun yang mana 2 adun dan seorang ahli perniagaan akan dituduh. Persoalannya yang seterusnya daripada rakyat Sabah adalah, adakah memang benar hanya 2 adun ini yang selayaknya didakwa? Ada yang tanya, adakah semua adun-adun yang disebut sebelum ini di dalam cerita ini sebenarnya juga terlibat dan perlu didakwa? Nah, semua ini menjadi persoalan ramai orang. Teman-teman, seandainya berkaitan dengan skandal rasuah ini boleh menyebabkan kekalahan kepada JRS karena marwah mereka jatuh, karena kredibiliti mereka jatuh karena rasuah ini, kalaulah benar, adakah dengan ini tumbangnya HJJ? Adakah dengan ini tumbangnya kerajaan negeri JRS? Sebab itu adalah pertanyaan orang kampung macam saya. Jadi apapun kita nantikan saja pilihan Raya Negeri ke-17 Sabah pada tahun ini. Saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara penantian orang ramai adalah siapa yang memegang antara kepimpinan ataupun platform yang penting, ataupun pihak-pihak berkuasa, jabatan-jabatan yang penting seperti PDRM dan SPRM, antara yang terbesar di Malaysia. Sudah pasti Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memang dikenali ramai. Manakala Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein yang sah telah menamatkan kontraknya kepada Ketua Polis Negara yang baru saja diumumkan, Khalid Ismail sebagai Ketua Polis Negara baru. Disahkan pengarah cawangan khas Bukit Aman Khalid Ismail adalah Ketua Polis Negara yang baru. Pasti lantikan ini akan menggemparkan seluruh kepimpinan politik. Kenapa saya cakap yang menggemparkan? Menggemparkan kepada mereka yang bersalah lah, ataupun menggemparkan kepada seluruh Malaysia lah bagi saya. Saudara-saudara, saya kongsikan kepada Anda, ini adalah produk transfer factor. Kelebihan produk ini adalah untuk meningkatkan kekuatan dan mengajar imun badan kita menjadi bijaksana untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Jadi penyakit seperti kencing manis, gout, 3 serangkai itu, penyakit jantung, penyakit melibatkan perut, dan macam-macam lagi penyakit yang ada di dunia pada hari ini, dengan pemakaian, dengan pengambilan produk ini, konsum produk ini, boleh meningkatkan imun badan kita, kekuatan imun badan kita, menjadikan imun badan kita bijaksana melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda ingin mengetahui lebih tentang produk ini, Anda boleh PM ataupun call di nomor yang tertera. Pengarah cawangan khas Bukit Aman, Datuk Muhammad Khalid Ismail, sah dilantik sebagai Ketua Polis Negara baru ke-15. Pelantikan itu bagi menggantikan Tan Sri Razaruddin Hussein yang menamatkan kontraknya pada 22 Jun selepas 2 tahun menerajui tampuk kepimpinan PDRM. Majlis serah terima tugas dan pemakaian lencana jabatan nomor 1 dalam Polis Diraja Malaysia disaksikan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
Sementara itu, jawatan timbalan Ketua Polis Negara kekal disandang Tan Sri Ayub Han Maidin Pichai. Saifuddin berkata, pelantikan Muhammad Khalid adalah termaktub di bawah pasal 4 dan 5 perkara 140 Perlembagaan Persekutuan. Ia diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas perakuan Suruhanjaya Pasukan Polis. Kerajaan Madani ingin mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail atas pelantikan ini.